Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aidil binti Hashim, berumur 22 tahun, merupakan anak kandung Sula Budiman, Universiti Pendidikan Sultan Idris, jurusan ISMP Biologi. Dan pada hari ini saya membawa tajuk pidato iaitu nilai murni yang dipinggirkan, punca kemerosotan alam. Oleh itu, selamat menonton. Sungguh jasad bernafas lagi hadirnya niat saya kemari. Bukanlah untuk menuding jari, tetapi untuk sama-sama kita menghayati, mendalami dan menyelami. Mahu bicara yang berbunyi, nilai murni yang dipinggirkan, punca kemerosotan alam. Sekali apresiasi saya ulurkan buat kombinasi intelektual kehakiman bervisi. Seterusnya hadirin hadirat maya yang dikasihi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia buat anda yang sudi melapangkan masa bersama saya. Sebelum mulut membuka kata, sebelum lidah mengatur bicara, saya mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian nilai murni yang dipinggirkan, punca kemerosotan alam. Senario ini mempunyai aspek yang begitu meluas. Tetapi jika kita renung dan teliti dengan sedalam-dalamnya, terdapat satu aspek yang perlu dipertekankan di bawah kata kunci nilai murni yang menyifatkan sikap atau sifat yang baik. Demi mengelakkan kemerosotan alam amanah kita semua, penerapan nilai murni tidak seharusnya dipinggirkan. Hakikatnya, alam sekitar dan manusia bagaikan isi dengan kuku hubungannya. Kerana manusia dan alam sekitar saling memerlukan antara satu sama lain. Bagaikan metafora cinta sepasang kekasih. Hadirin hadirat sekalian. Di dalam surah Al-A'raf ayat 7 Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi ini sesudah aku, iaitu Allah, menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Dan begitulah sebaliknya kita manusia membuat keburukan. Pertama, pembuangan plastik semakin menjadi-jadi hinggakan penghasilan sampah harian dalam kalangan rakyat di negara ini meningkat ratusannya kepada 100.75%. Bagaimana pula dengan 20.3 megahektar hutan semula jadi yang dimiliki negara pada 2010? Namun, jumlah itu semakin menyusut, membawa kepada kehilangan sebanyak 193.000 megahektar. 4,409 aduan pula diterima oleh Jabatan Alam Sekitar melibatkan pembakaran terbuka tempoh Januari hingga 22 September 2018. Sidang hadirin sekalian, perlindungan dan pemeliharaan ekosistem perlu dijaga. Melindungi ekosistem yang sedia ada, memperbaiki semula semua yang telah rosak turut dituntut. Ini kerana setiap ekosistem akan mempengaruhi ekosistem yang lain. Kerana kita dan alam saling melengkapi. Boleh saya ukirkan di sini nilai-nilai yang perlu kita dalami supaya meresap ke dalam minda mata hati kita. Pertama, perubahan ke arah positif yang membawa kepada kesejahteraan. Sebaik kata, sekiranya kita ingin melakukan perubahan kepada alam ataupun bumi, kita mestilah mengikut kadar ataupun cara yang sesuai dengan alam dan bumi. Perubahan suhu di dunia kian meningkat berlaku. Kerana manusia membuat perubahan ke atas alam ini yang tidak mengikut kadar dan cara yang sesuai. Pokok-pokok ditebang, perlu ditanam semula agar suhu dunia menjadi stabil. Jelasnya, ekonomi bukanlah segala-galanya, melainkan diletakkan pada tempat yang betul. Amatlah tidak bertepatan sekiranya dianggap bahawa manusia dan benda-benda hidup tidak mempunyai sebarang nilai selain daripada nilai ekonomi itu sendiri. Kedua, nilai tanggungjawab setiap individu. Manusia khususnya mestilah bertanggungjawab ke atas pencemaran dan degradasi alam yang mereka lakukan.
Pernahkah kalian mendengar mengenai pencemaran sisa kimia di Sungai Kimpas Seguran Johor yang berlaku pada 7 Mac 2019? Beberapa orang pelajar dan pekerja kantin dari 2 sekolah jatuh sakit dan mengadu kesukaran bernafas sehingga mereka dikejarkan ke hospital kerana di hidungnya asap toksik buangan. Tidakkah mereka mempunyai perasaan simpati dan empati? Ketiga, nilai kesederhanaan. Dari individu, badan korporat atau negara yang mempunyai hak yang terbatas ke atas sumber-sumber alam atau bumi yang semakin terhad. Kita faham. Oleh itu, keperluan janganlah dibiarkan menjadi laba. Manusia tidak seharusnya menjadi tamak ke atas keuntungan sumber-sumber alam atau bumi yang semakin terhad ini. Jadi, bersederhanalah dengan menghargai alam ini. Jangankan sampai nasi menjadi bubur. Keempat, mengiktirafkan hak generasi yang akan datang adalah salah satu nilai murni alam sekitar. Inilah sebenarnya yang wajar dilakukan, iaitu meninggalkan bumi dalam keadaan yang sama ataupun dalam keadaan yang lebih baik kepada generasi akan datang, kerana mereka akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh generasi sekarang. Di dalam melindungi dan memastikan kemandirian hidup alam atau bumi, berbuatlah lebih daripada apa yang diminta untuk kebaikan kita bersama. Kelima, mengalami dan menghayati setiap ciptaan Tuhan adalah merupakan elemen yang perlu ada oleh setiap manusia. Manusia perlu mencintai alam dan bumi dengan menyelami, menghayati baik ciptaan Tuhan, udara, air, tanah, tumbuhan dan haiwan. Oleh itu boleh saya rangkumkan di sini. Bukalah mata seluasnya dan sama-samalah kita mulakan anjakan paradigma dengan menanamkan semangat cinta akan alam sekitar. Ingatlah, hidup ini sementara. Bersediakah kita untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak? Konklusinya, manusia mengancam yang terancam. Persoalannya, demi mengejar sesuatu kemajuan dan keuntungan, haruskah alam menjadi taruhan? Fikirkan agar masalah ini tidak berluasa sehingga akan mengakibatkan ledakan tsunami di Jepun, gunung berapi dan jerebu di Indonesia, dan juga taufan Katrina serta Wilma Amerika. Tepuk dada, tanyalah minda dan jiwa. Adakah nilai murni ini terukir dan tersemat di dalam diri setiap manusia? Saya dan kalian. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.